Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlet wushu negara Kesukan Asia ke-19 meraih pingat perak. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khaliwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan penyampaian pingat. Basma Lashkar meraih pingat tersebut dalam acara Tai Chi Chuan dan Tai Chi Chuan wanita. Tempat pertama dimenangi oleh peserta dari China, manakala tempat ketiga diraih oleh atlet dari Hong Kong. Negara Brunei Darussalam akan terus memastikan kesinambungan bekalan ubat-ubatan yang selamat, berkesan dan berkualiti untuk rakyat dan penduduk di negara ini dikekalkan sebagai keutamaan bagi kesihatan awam. Semasa putusan sebenar Hari Ahli Farmasi Sedunia 2023, Menteri Kesihatan juga menegaskan usaha tersebut adalah bagi mencapai visi Kementerian Kesihatan bersama ke arah warga sihat dan selaras dengan matlamat kedua dalam Wawasan Brunei 2035, iaitu kualiti kehidupan yang tinggi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar turut menekankan penglibatan ahli farmasi dalam pembuatan ubat-ubatan, dasar-dasar dan pendidikan membantu dalam penyediaan penjagaan pesakit yang lebih baik dan berkualiti serta melindungi orang ramai. Ahli farmasi di negara Brunei Darussalam mempunyai banyak peranan yang berguna dan memberi kesan seperti memberi penjagaan secara langsung kepada pesakit di pelbagai farmasi dan institusi penjagaan kesihatan, bekerjasama rapat dengan pembekal farmasikal untuk memastikan bekalan ubat yang berterusan, mengawal selia dan penguatkuasaan produk perubatan, ubat tradisional, suplemen kesihatan dan kosmetik, sentiasa memantau kualiti dan keselamatan ubat-ubatan dan meningkatkan kesedaran orang ramai tentang perkara-perkara berkaitan dengan farmasi. Pendidik farmasi jelas Menteri Kesihatan juga berperanan dalam melaksanakan transformasi dalam menghasilkan ahli farmasi yang mencukupi, berkelayakan dan cekap untuk memenuhi keperluan yang semakin meningkat dalam masyarakat. Program Ijazah Sarjana Muda dalam bidang farmasi di Universiti Brunei Darussalam telah melahirkan graduan farmasi sejak tahun 2020. Inisiatif tersebut adalah untuk menyokong sepenuhnya salah satu matlamat Wawasan Brunei 2035, iaitu melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Sambutan Hari Ahli Farmasi Sedunia disambut pada setiap 25 September bagi memperingati profesion bidang farmasi dan menyokong peranan ahli farmasi dalam perkukuh sistem penjagaan kesihatan. Tema tahun ini, Farmasi Memperkukuh Sistem Kesihatan. Laungan dikir terus bergema di seluruh masjid, surau dan balai ibadat di negara ini sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat petang kemarin, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan di bawahnya meneruskan majlis dikir Maulid Rasul di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis yang dianjurkan dengan kerjasama ahli jawatan kuasa takmir Masjid Universiti itu bertujuan untuk meningkatkan lagi rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memacu transformasi digital, memastikan kemampanan sektor pengangkutan dan info komunikasi serta transformasi organisasi merupakan antara kunci 6 objektif strategik utama dalam Pelan Strategik Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi 2025. Perkara tersebut dikongsikan oleh Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi semasa acara Youth Town Hall ke-7 di Jabatan Perdana Menteri. Lebih 350 belia menyertai acara tersebut yang membawa tema Transforming Brunei Through Technology, Accelerating Growth, Bridging the Gaps.
Dalam perkongsiannya, Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa juga berkata perlunya mewujudkan satu piawaian dan bergerak lebih pantas dalam mengejar indeks global yang memerlukan kerjasama dengan negara lain mengenai keselamatan siber. Turut disentuh ialah pembangunan modal insan, Pelan Indo Ekonomi Digital dan keterangkuman teknologi. Youth Town Hall kali ini dianjurkan bersama oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta Young Professionals Network Brunei dengan sokongan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah kemarin mengadakan majlis sembahyang sunat hajat berjemaah khusus bagi para pelajar yang mengikuti kelas tuition di bawah program intervensi pendidikan PIP Yayasan yang akan menduduki peperiksaan awam pada akhir tahun ini. Bagi pelajar dari daerah Brunei dan Muara dan daerah Temburong, majlis diadakan di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku ahli lembaga pengarah yayasan. Majlis dimulakan dengan sembahyang sunat hajat. Sementara itu, bagi pelajar dari daerah Tutong dan daerah Blaid, majlis serupa diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, Kuala Blaid. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli lembaga pengarah yayasan. Kursus Teranum Al-Quran bagi peringkat pralanjutan yang diadakan dalam 2 sesi berakhir kemarin dengan majlis penutupan. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Kementerian Halim Agama. Dianjurkan oleh Kementerian Halim Agama melalui Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims dengan kerjasama Jabatan Pengajian Islam. Kursus dianjurkan untuk memberi peluang kepada para belia mendalami disiplin ilmu Taranum Al-Quran secara bertalaki dengan guru yang berkemahiran dalam bidang Taranum agar dapat melahirkan lebih ramai qari dan qari'ah. Lebih 2,000 orang dicatatkan mengunjungi Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah sejak dibuka pada 17 September lalu. Bagi memeriahkan lagi kunjungan orang ramai ke Balai Khazanah tersebut, Biro Keagamaan Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT mengadakan program Brunei Darussalam berselawat. Antara yang hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah, dan Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid. Melalui program ini, ia memberi peluang kepada para pengunjung untuk membaca selawat beramai-ramai. Hikmah berselawat ini adalah untuk kita mengingati Nabi Muhammad kita, untuk kita ni benar-benar bersyukurlah kenapa ia sanggup untuk berjuang untuk umat-umat. Berselawat itu adalah yang pertama, kita ni mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat 10 darjat, dihempuskan 10 keburukan dan diberikan 10 kebaikan. Pameran yang diadakan bersempena peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut memberikan peluang kepada orang ramai menghayati kehidupan dan akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga mendapat sambutan aktiviti penulisan surat cinta kepada Rasulullah. Dapatlah kami juga menikmati, merasakan melihat Rasulullah SAW dan rasa terharu dengan rambut berkenaan yang menjadikan menjadikan ilham untuk masa akan datang. Sebelumnya masuk kemari, kita ini berselawat. Dalam masa berselawat ataupun kami sudah rasa terharu dan terkenang betapa jasa Nabi Muhammad SAW
kepada hamba-hambanya, kepada Ketani. Jadi kami dan saya merasa terkilan dan terharu dapat melihat rambut Nabi Muhammad SAW. Rasa bersyukur. Jabatan Urusan Haji melalui bahagian bimbingan haji dan umrah kemarin mengadakan kursus asas haji bagi jemaah yang terpilih, jemaah yang dalam senarai menunggu dan orang ramai. Di daerah Blyth, kursus diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Blyth dan Masjid Zainab Lumut. Kursus antara lain menyebarluaskan lagi ilmu manasik haji dan memberi kesedaran tentang kefarduan ibadat haji. Di daerah Tutong, kursus diadakan di Masjid Hasnal Bolkiah Pekan Tutong. Penganjuran kursus adalah sebagai langkah awal bagi mempersiapkan jemaah yang diletakkan dalam senarai menunggu giliran menunaikan ibadat haji dan terpilih. Manakala di daerah Temburong diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangal. Kursus diadakan setiap hari Ahad sebanyak 6 sesi mulai pukul 8 pagi hingga 10 pagi sehingga 29 Oktober. Sektor pendidikan yang sememangnya dinamik perlu melalui transformasi untuk terus relevan demi memastikan sistem pendidikan dapat menghasilkan sumber tenaga manusia yang dihasratkan. Justru para penerima anugerah Guru Cemerlang berpendapat setiap guru perlu sentiasa tekun dan bersungguh-sungguh dalam merancang prosedur pengajaran dan pembelajaran serta mahir dalam menerapkan pelbagai jenis kemahiran dan teknologi pendidikan. Sebagai seorang pendidik, kita ni mestilah sentiasa berfikiran positif dan juga sentiasa kreatif. Kata orang lebih confident dan lebih berani untuk menerima apa sahaja cabaran yang akan datang di depan. Kita ni bersedia menyahut visi-misi ke negara melalui aktiviti-aktiviti Kementerian Pendidikan untuk lebih maju dan sedia menerima cabaran akan datang. Saya berharap semua penerima-penerima anugerah Hari Guru akan dapat bersatu dan berkolaborasi untuk membina strategi yang efektif. Guru kan hendaklah ada inisiatif bersemangat bukan sahaja untuk mendidik mengajar anak didik Ketani, tapi untuk bukan saja cemerlang di dunia tetapi untuk bekalan mereka di akhirat kelak. Pasukan kluster 5 muncul juara dalam kejohanan bola jaring sempena Hari Guru ke-33. Anjuran Jabatan Pendidikan Kurikulum Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Persatuan Bola Jaring Brunei Darussalam BNA. Kejohanan berlangsung kemarin di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah Berakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Kejohanan seumpamanya merupakan salah satu aktiviti sukan dan riadah bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Guru ke-33. Tahun ini, 16 pasukan menyertai kejohanan yang dibahagikan kepada 4 kumpulan. Kolej Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dinobatkan sebagai juara kejohanan futsal sempena sambutan Hari Guru ke-33 setelah menewaskan pasukan futsal Jabatan Pengajian Islam JPI Guru Agama melalui sepakan penalti 4-3. Dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Kurikulum, acara diadakan kemarin di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah Berakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Dalam kejohanan tersebut, Awang Amir Hazwan dari pasukan Tutong K5A mendapat hadiah penjaring terbanyak, manakala hadiah pemain terbaik diberikan kepada Awang Muhammad Asri bin Haji Aspar dari pasukan Kupu SB. Pasukan Brunei DPM MFC memulakan saingan peringkat kumpulan A bagi Piala Singapura lewat petang kemarin.
Berlangsung di Stadium Jalan Besar, perlawanan berkesudahan Brunei DPMFC dan Albirex Niigata seri 1 sama. Let's look at this action here. Speaking of opportunities, this might be one for Azwan Ali. And he's opened the scoring, Azwan Ali. That's come against the run of play. But that's why we love football. Hakimi Yazid latching on to his mistake. But most of it is being thwarted by a play in red. Here come Albirex. Ball into the box, Seiya Kunori, and they have the equalizer, Albirex Niigata. They were constantly knocking on the door. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampaian pagi untuk membawakan bahan menarik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.